bukan ni. Disebabkan santai, saya kering tekak dulu. Okay, saya rasa pengarah pun rasa kan. Saya tak membodek Okey, terima kasih Encik Subajo. Saya rasa kita selalu sebut bila sebut Subajo kita kata nak cerita pasal makmal. Tapi sebenarnya bila sebut makmal ni sebenarnya dia lebih kepada penyediaan perkhidmatan. So itu yang membuat kita punya makmal sangat penting. Facilities yang kita ada di INOS sangat penting sebab kita menyediakan perkhidmatan penyelidikan. Perkhidmatan penyelidikan kita bukan sekadar tertakluk pada INOS saja, tapi dia juga cover peringkat fakulti, universiti secara umum dan juga peringkat negara secara umum lah. Dan ada juga sebahagian kita kepada peringkat sektor kita kata industri dan juga di sektor international. So nak cerita makmal kita kata perkhidmatan dan services yang merangkumi pelbagai kita kata agensi lah. So sebab tu kita sentiasa make sure every year ada, bukan every year, every antara kita punya communication yang sentiasa kita laksanakan, kita nak pastikan makmal sentiasa ada update dari segi apa yang dilaksanakan. Sebab tu tahun lepas kita start minta timbalan pengarah dan Encik Subajo untuk fokus lebih kepada penambahbaikan sistem. So maybe Subajo nak cerita sikit kita cerita dulu kejayaan-kejayaan makmal tahun lepas. Kita pun nak tahu berapa impak yang kita dapat hasilkan daripada penambahbaikan yang kita buat sepanjang tahun. Okey, terima kasih Tuan Pengarah. Sebelum saya memulakan ni, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada insan yang di belakang tabir sebenarnya, iaitulah Profesor Madya Dr. Effie kita. Rasa agak terkilan ni dulu masa kita buat kita buat apresiasi kan dekat drawbridge. Bila kita semua dekat makmal dia bergambar, kita terlupa pula orang yang bertanjak tinggi tu. Sepatutnya dia ada di situ. Jadi saya balik pun saya fikir kita rasa terkilan lah. Jadi sebenarnya terus terang saya katakan tim makmal ni banyak dibantu oleh dan digerakkan oleh timbalan pengarah kita lah, Dr. Effie. Dan yang kelebihannya sebab Dr. Effie ni orang muda kan, jadi berenergi dan berwawasan, isteri pun muda, jadi macam gitulah. Jadi kita bergerak ni tak walaupun saya nampak berusia kan, tapi bila dipimpin oleh orang muda, saya jadi muda juga. Tapi saya sedar saya tua lah, itu je lah. Okey, jadi tentang kejayaan-kejayaan tu kan, bila kita buat perubahan satu sistem di makmal, sebab sebelum ni sistem kita agak orang kata tradisional sikit lah. Tradisional ni maknanya setiap makmal tu dijaga oleh penyelidik. Jadi kita takut, bukan kita takut, dari dulu saya dah fikir lah, macam bila penyelidik yang jaga, penyelidik ini rasa macam tak sebulu, tak apa semua kan. Jadi macam nak menggunakan pun dia tengok siapa. Dan lagi yang haru bila disebut makmal Siano kan. Jadi yang nak menggunakan ni kontra pada dia. Jadi kita mau hilangkan semua benda tu. Dan benda ni lama proses dia lama. Tapi pada tahun lepas dan sebelum tu bila kita menerima timbalan pengarah yang baru dan kita pun berbincang, sebab pertama sekali masuk Dr. Effie dia panggil saya pergi minum dulu. Cara dia tu kan, dia bawa pergi minum kan. Saya pun pergi minum-minum, sembang-sembang. Dia sebenarnya Dr. Effie nak menyiasat begini, kita pun bagi, bukan menyiasat lah, maknanya latar belakang apa semua. Jadi dari masa itu mungkin beliau nampak, dan saya pun dah lama sebenarnya terfikir benda-benda yang okey tapi tak terlaksana sebab mungkin mungkin yang sebelum-sebelum ni usia kan, atau sibuk dengan penyelidikan. Jadi bila ada tas baru ni, then kita pun merangkas satu sistem yang di makmal dengan lebih sistem yang lebih teratur, yang mempunyai orang yang bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak buah di situ.
Tapi kita, saya pun nak bagi tagline lah. Kita adakan, kita adakan suatu yang tegas tapi mesra. Tu. Tegas tapi mesra. Oh. Maknanya, nampak tegas, tapi sebenarnya bila dah berurusan, dia akan jadi mesra. Dan perjalanan tu jadi lancar lah. Okey, kejayaan yang paling kita nampak sekali ialah kekuatan struktur organisasi, di mana pelaksanaan hal-hal tuju INOS tu tercapai dengan mudah dengan mengikuti sistem-sistem yang kita buat ni lah. Dan INOS dilihat lebih mesra pengguna ataupun pelanggan. Sebab sebelum ni INOS ni nampak eksklusif. Bila kata INOS, dia cakap macam gitu. INOS. Jadi kalau sebut pasal alat pun INOS. Jadi dengan adanya sistem baru ni semua lebih sekata lah, dapat dikongsikan harta UMT, harta pencarian, harta pendapatan, jadinya semua orang boleh guna. Itulah. Jadi itu kejayaan yang kita nampak lah. Walaupun saya tak boleh sebut satu-satu kejayaan, tapi di situlah puncak kejayaannya, di mana sistem berjalan dan apa-apa saja bila sistem berjalan, dia akan bergerak. Seperti saya kata bincang dengan Dr. Epi, penyelidik, staf boleh datang dengan pergi. Pencen masuk baru, orang baru kan, pindah fakulti. Tapi sistem dia tetap di situ. Jadi kita tekankan kepada sistem, orang baru kah, orang lama kah masuk, dia akan jalan ikut sistem, insyaAllah. Pentadbiran akan berjalan dan kejayaan boleh dicapai. Jadi kejayaan adalah kejayaan yang besar lah. Yang saya nampak ialah kita dapat membuat satu sistem yang akan membawa kepada kejayaan yang banyak ni lah. Okey. Panjang ya. Boleh bukan? Boleh. Sebab nampak list tu panjang. Boleh. Tapi boleh. Saya ucap terima kasih lah kepada Sebajo untuk highlight segala kejayaan tu. Sebenarnya sebab tu saya ambil keywords unleashing potential, sebab idea dia, saya yakin sebahagian besar daripada staff INOS ni ada potensi yang kadang-kadang tak terserlah. Kita boleh buat kerja, tapi kadang-kadang kita stuck dekat satu level yang kita tak pergi lebih, sebab itulah sistem yang kita ada. Tapi sekarang ni bila kita upgrade the system, automatically potensi itu terselah dengan penambahbaikan terhadap beberapa aspek lah. Sebab bila kita kata kita datang dengan sistem baru, maksudnya kita perkemaskan banyak proses. Proses-proses tu menambah baik banyak perkara-perkara yang selama ni mungkin tertangguh, atau perkara sebelum ni yang menyebabkan beberapa proses yang tak jelas. Jadi bila kita ada satu sistem yang baik, yang tersusun dan on paper, jadi siapa-siapa macam saya sebutlah, siapa-siapa saja yang masuk, siapa yang keluar masuk, orang baru yang datang pun dia boleh follow the system dengan baik, dan sistem tu sebenarnya automatically juga menambah dia punya kualiti sebagai seorang staff. Cuma yang saya nak sebut satu, saya sempat jumpa sebahagian besar lab hujung tahun lepas, dah awal ada miss sikit 2-3 lab saya sempat jumpa awal minggu lepas. Itu rutin saya lah, every year saya nak tahu what's going on. Saya realise satu benda, alhamdulillah sistem kita dah ada. Cuma isu yang saya realise adalah dari segi konten dan pengisian. Macam mana nak, bila kita ada satu struktur yang bagus, bila kita tak ada konten, kita tak ada juga kan. Contoh, kita hanya menyediakan perkhidmatan saja. At certain point, lab juga perlu memain peranan untuk melaksanakan penyelidikan yang kita kata selari dengan apa yang dihasratkan oleh INOS dan juga penyelidik. So itu yang saya banyak bincangkan lah. Dan antara yang kita nampak, sebenarnya kita dah berubah banyak. Dulu kita punya lab banyak fokus kepada penyelidikan tertentu. Which means that bila fokus pada penyelidikan tertentu, dia automatically dia serve kepada seorang atau dua orang lecturer. Itu struktur lama. Tapi sekarang ni saya always emphasize pada sebahagian besar daripada lab yang saya jumpa baru ni, we should be fluid. Maksudnya kita very dynamic dan juga fleksibel dalam movement kita. Sebagai contoh, saya walaupun saya banyak work dengan physical punya lab, tapi tak menghalang saya untuk bekerja juga dengan contoh lab chemistry atau lab biological. Sebab saya ada partner saya di fakulti, mungkin contoh Dr. Roswati, dia buat biological. So kita ada projek yang melibatkan biologi, so kita akan work dengan biologi. Contoh Dr. Efi buat coastal erosion, tapi at the same time dia memerlukan teknik, menggunakan teknik
GIS dan juga remote sensing. So dia akan melibatkan lab yang lain. So sebahagian besar lecturer kita sekarang dah hybrid dari segi penyelidikan dan memerlukan support daripada pelbagai lab at certain point. So kita punya workflow sebelum ni yang selalunya lebih tertumpu pada spesifik pensyarah, sepatutnya tidak berlaku dah sekarang, dan kita akan menjadi lebih fleksibel dalam pelaksanaan dan juga serving kita punya penyelidikan punya aktiviti di INOS. So saya harap sistem yang kita bangunkan tu ditambah pula dengan konten yang membantu penyelidik-penyelidik kita dengan secara lebih fluid, akan mengangkat lagi lah kita punya servis yang kita hasilkan. Okey, betul. Dia mengingatkan saya pada satu bengkel pengamantapan yang kita laksanakan bulan Disember lepas, di mana hasil daripada bengkel pemantapan itu kita menambah baikkan peraturan-peraturan amal agar lebih ringkas dan lebih mudah dipahami, dan macam tadi lah, lebih mesra kepada pelanggan, terutamanya pelanggan dari luar. Jadi kita offer untuk buat kerja di sini. Sebelum ni ada juga yang kita dapat maklumat daripada macam pesara-pesara baru apa semua kan, dia kata boleh kah buat dekat INOS kan, macam itu. Jadi dengan bimbingan Dr. Hefi, kita buat macam kita ambil lagi lebih ramai pengguna untuk menggunakan fasiliti di INOS ni. Tapi macam tadi lah, peraturan tak boleh skip lah. Tegas tetap tegas, tapi kita akan jadi mesra. Dan tapi hasilnya, untuk maklumat sebaju kan, bila saya tengok balik, saya try lah tanya-tanya fakulti juga. Dari segi alat, tanya pensyarah macam mana dia orang, dari segi pengurusan alat, dia orang nak pinjam macam mana di fakulti, kalau kita nak pinjam macam mana. Saya realise satu benda yang dia dah terbalik. Dulu mungkin orang selalu kata INOS susah pinjam. Sekarang ni INOS sangat open, dan pensyarah punya komen is lagi senang pinjam INOS. Sebab nak pinjam kat fakulti susah. Walaupun dia orang fakulti, dia nak pinjam barang kat fakulti pun jadi susah. Sebab apa? Always ada ini untuk student, ni musim semester tak boleh pinjam. So tak apalah, whatever the reason, cuma nak tunjuk bahawa kita telah berjaya mengubah persepsi dari segi perkhidmatan atau servis alat, penyediaan perkhidmatan untuk alat penyelidikan. So Cak tanya tu. Okey, terima kasih Bob. Jadi kita pun menambah baik dari segi penjanaan. Macam sebelum ni berterabur kan. Penjanaan sebenarnya bila kita buat penjanaan tu kita gunakan alat lab. Tapi alat lab ni bila kita guna, maknanya kita guna dia mesti ada risiko rosak. Jadi kita perlukan kita dah naik tarafkan satu sistem yang mana kita boleh pantau lah dari segi penjanaan pakai peralatan mana, dan kita juga terapkan kepada pemindahan ilmu. Staf-staf kita yang mahir-mahir ni. Jadi kita open ke fakulti untuk kita ada khidmat untuk berikan pengajaran. Contohnya kalau fakulti menyentuh pasal biological kah, identification kah, mungkin kita ada orang yang mahir di sini. Dan contohnya peralatan yang mahir dari segi macam alat-alatan fizikal yang kita boleh offer juga dekat fakulti. Okey, di samping itu kita juga mengambil peluang untuk turut serta dalam pemindahan ilmu kepada komuniti. Bukan kita yang menganjurkan. Maknanya kalau kita tengok ada pensyarah yang boleh buat tu, kita tumpang di situ. Dan kita gunakan kelebihan apa yang kita ada dan kita join. Okey. Dan yang saya nampak daripada penambahbaikan ini, impact dia adalah satu lonjakan. Maknanya staf sendiri pun kadang-kadang terkejut juga yang pegawai-pegawai sains, peluang-pegawai sains ni mungkin dia nampak kerja tu bertambah. Sebenarnya kerja tak bertambah. Cuma dia disusun ikut sistemnya. Sebelumnya kita kerja cacah merebah apa semua kan. Dan yang keduanya, staf akan lebih aktif untuk menjalankan aktiviti dan membahagikan staf-staf yang lebih mahir dan melatih diorang untuk jangka masa panjang lah. Okey. Sistem pengurusan makmal lebih lancar dan mengikut piawaian. Okey. Ada muka surat kedua je? Ada muka surat kedua. Okey. Muka surat ketiga pun ada juga, tapi saya tak sempat print. Ingatkan muka surat pertama dah habis tadi, habis dah. Okey. Apa ini sikit saja Prof. Mungkin isu-isu antara isu-isu lain yang kita tengok dari segi penjagaan alat. Hari tu makmal terkejut. Sebab saya kata dalam SKT ni kita kena ada satu buat uji lari ataupun uji lari setiap
setiap bulan ataupun setiap minggu kepada alat lah. Jadi sebenarnya benda tu penting lah. Sebab kita pun hakiki kita jaga alat. Saya jaga handphone ni, setiap hari kita cek kan rosak kah, tak rosak kah. Yang penting alat berjalan. Dan jadi kita tahu bila ada kerosakan, kita tahu. So yang kedua dia isu-isu lain, kita bersedia dah untuk diaudit. Sebab saya tengok sistem semua sekarang hebat-hebat belakang ni. Bila kita tunjukkan sistem, semua dalam sistem, pinjaman dalam sistem, apa semua dalam sistem, kalau audit dia kata, datanglah. Dia tak perlulah cari benda, semua dalam sistem lah. Tapi nampak Cik Nasir macam takut je. Tapi ini sebahagian daripada proses pendigitalan tu lah. Maksudnya semua bukti ada dalam soft copy dan juga teratur dengan dia punya. Dan kita pula kita juga perkenalkan sistem cross lab. Cross lab ni maknanya kalau saya duduk biologi Makmal OBB, saya ditugaskan di OFG contohnya kan, OFS kan. Jadi itu adalah satu nilaian yang tambah untuk saya lah, dan kita panggil sistem tu cross lab. Maknanya kita tak berada pada lab kita dan tugas-tugas hakiki di situ saja. Jadi kita nampaklah nanti macam Cik Azam dia membantu COG, Cik Nasir dengan Mare, dengan museum. Jadi kita nampak kita buat bekerja ni tak payah kata aku OBB, saya OBB, saya OFH. Sebut saya INOS. Maknanya kalau kita nak bantu dia boleh. Sampaikan satu ketika dulu kalau tak silap kita ada satu istilah, kalau orang biologi, orang OKP ataupun yang bukan elektronik ni, memang janggal lah bila dia dijemput oleh OFH physical. Saya ingat pasal tu dia dipanggil, ada seorang daripada Makmal biologi bukan dipinjam lah, ikut bersama Makmal physical untuk buat kerja-kerja survey dan mengendalikan alat. Kita panggil dia apa sekarang? Yang itu. Kita panggil Mak Enter. Mak Enter tu sebab apa? Sebab sebenarnya dia membantu, tapi dia panggil Mak Enter tu maknanya bila Sukri kata ready, dia tukang enter lah. Jalan lah. Tapi itu gurauan saya. Tapi bermula daripada situ dan lama-lama dia jadi mahir dan berminat. Jadi macam itulah. Jadi yang selainnya saya mengucapkan sebenarnya terima kasih kepada Encik Zulkamal lah dari segi Microsoft Team ni. Beliau lah dulu yang bila saya nak pangkat, beliau post saya. Dia kata, kita gunakan Microsoft Team ni. Saya kata, Microsoft Team apa benda lah. Google Drive ada apa semua kan. Dia bagi saya task apa semua kan. Tapi time tu saya tak pandang pun. Masa dekat ISO, Community ISO kan. Lepas tu lama-lama. And then bila kita dah discuss di kedai jantan, sembang-sembang gitu kan. Itu kepentingannya tu. Sembang-sembang santai and then kita nampak kepentingan dah. Dan satu kemalangan berlaku bila kita berurusan dengan Cik Azida, Google Drive dia penuh. Saya pun Google Drive penuh. Tak boleh. Jadi saya nampak pada yang Microsoft Team ni bincangan Cik Zulkamal ni, dan kita pun bersetuju dan kuat-kuasakan di Makmal, dan lepas pada tu meeting pun dalam tu juga. Jadi semuanya dari kita lah. Pendigitalan tu terlaksana dah di peringkat. Dan yang satu lagi Prof, kita juga peneraju untuk pinjaman alat dengan MyNemo ni. Kita guna sistem yang ada dah. Sampaikan sistem tu, tak ada orang guna. Tahun lepas ditutup oleh Bendari. Kita suruh buka balik. Nampak dia lebih mudah. Okey. So, terima kasih Tuan Jo. Saya mungkin yang terakhir saya nak sentuh berkaitan dengan Makmal. Saya sebut tadi konten. Saya tak risau dari segi sistem, dari segi pengurusan alat, proses pengurusan dan sebagainya. Cuma saya agak risau dari segi konten sebab bila saya bertemu dengan lab, sebahagian besar lab tak sure apa nak buat. Isu dia bukan yalah, kita offer perkhidmatan tu satu, tapi dari segi penyelidikan, apa penyelidikan yang akan dibuat, terutama sekali lab-lab yang mungkin pensyarah tak apa ada. Pensyarah mungkin pindah, contohlah lab Prof. Suhaimi kan. Prof. Suhaimi tak aktif sebab dia sibuk di RMO. So saya sempat berbincang dengan dia orang. Saya nak bagi penekanan lebih kepada pensyarah-pensyarah sebenarnya.
Sebab ini antara peranan pensyarah untuk melibatkan makmal dalam memastikan makmal ni bukan apa. Tujuan kita nak staff atau makmal, pegawai sains semua terlibat dengan penyidikan supaya dia sentiasa on top of their game. Kan maksudnya dia tahu macam mana nak handle alat, dia tahu the standard now, dia tahu apa bentuk penyidikan yang sekarang dilaksanakan. Sebab tu baru ni saya letak satu, kalau tengok dalam saya punya slide tadi, saya nak tekankan aspek impact locality ataupun kita kata impact di persekitaran kita. Saya bagi task kepada beberapa lab untuk memikirkan ke arah kita perlu ada satu continuous monitoring ataupun continuous observation terhadap beberapa kawasan di pantai kita. Saya agak segan baru-baru ni bila hari Khamis pagi saya dapat panggilan bertalu-talu. Rupanya malam sebelum tu ada gambar kawah gunung kawah Batu Buruk dasar laut tu kan. So pagi tu pukul 7.30 adalah nombor tu. Saya jarang angkat nombor ni sebab kadang-kadang selalu kalau pukul 10 ke atas ni kita tahulah nombor Shopee ni nak hantar barang kat rumah kan. Nombor tak dikenali. Tiba-tiba 7.30 awal saya kata, penting kot. Saya kata tak apa nanti sebab waktu tu baru sampai Langkawi. Lepas tu pukul 7.50 ada orang telefon. Lepas tu Prof Wia kata, ni Datuk Bandar call ni. Saya pun angkat lah. So bincang-bincang dengan Datuk Bandar berkaitan dengan isu tu lah. Cuma saya rasa segan bila disebut, itulah kita tak apa ada data. Kalau saya kata kita ada data sungai dan ke arah utara. Data kita komplit. Cuma di Batu Buruk ni kita belum ada data lagi. Dia kata itulah saya pun tahu kos nak buat ni mahal, tapi kalau data bagus juga, dia kata kan. Saya sedikit segan bukan apa sebab saya rasa antara benda basic yang sebenarnya INOS boleh buat without any cost. Sebab kita ada alat, kita ada staff, kita ada masa yang kita boleh allocate untuk provide data. Dan saya ambil spirit pengarah lama kita lah, Prof Lokman. Dulu memang kita ada banyak buat pemantauan secara berkala, yang mana data tu jadi rujukan asas. Ada masa mungkin diperlukan, kita boleh tunjuk, kita boleh share dengan pihak-pihak tertentu. Saya rasa setakat mapping yang ada yang kita boleh buat, banyak manfaat yang kita boleh bagikan kepada kerajaan negeri sebagai contoh. Sama juga saya ada argument kita punya breakwater depan ni. Ada orang kata kawasan ni polluted lah, jangan mandi. Siapa yang ada data yang kata kawasan tu polluted? So saya rasa kita patut collect data 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Simple data, masuk lab, buat simple analysis, kita boleh provide basic maklumat tentang keadaan breakwater kat kawasan kita. Maybe satu dekat kawasan muara Sungai Terengganu, satu dekat kawasan satu lagi yang agak tercemar breakwater dekat Tok Jembal. Yang ramai hujung-hujung minggu bawa anak-anak mandi kan. Saya rasa why not, kita boleh provide je simple data set. Tapi kalau in the future ada orang berminat dengan data yang lebih banyak, itulah ruang kita nak bekerjasama ataupun charging and so on. So itu saya bagi task kepada lab. Cuma saya minta pensyarah dan penyelidik tolong support lab, make sure they make the right decision ataupun planning dia sentiasa boleh bagi cadangan ataupun idea penambahbaikan dalam pelaksanaan tu. So itu yang saya sebut konten yang saya risau sebab dari segi pelaksanaan, pinjaman alat, penggunaan alat, maintenance semua tu saya tak risau sebab kita dah ada proper system. Cuma pengisian terhadap makmal untuk pastikan makmal kita relevan. So setiap kali kalau ada orang luar tanya, Subaju mahir apa? Kita boleh describe, kita mahir ni, kita sekarang ni sedang buat ni. Orang tanya, Ajay mahir apa? Lab kita sedang buat ni, kita buat continuous monitoring ini. So nampak kita ada one level up dari segi kita punya skill yang kita ada sebagai pegawai dan juga penolong pegawai sains. So secara umum tu hasrat saya lah untuk makmal tahun ni, pelibatan bukan saja daripada staf makmal tapi juga daripada penyelidik untuk always communicate dengan tim makmal. So terima kasih Subaju. Okey, sama Prof. Ada kata-kata akhir tak ada? Tak adalah, kita beginilah. Nasihat saya, kenapa tak ada bunyi Jadi, habis bateri ke? Okey. Sebab dia kata santai, dia boleh tegur kan? Boleh cut kan nanti kan? Sebab dari segi kita bekerja ni, di lab jangan rasa macam tertekan lah. Kita kerja macam bersaudara. Bila ada, tapi dari segi rank tu kita tetapkan lah. Maknanya kita bersaudara.
Maknanya macam tadi lah, tegas tapi mesra. Okey. Terima kasih ya. Saya habiskan air dulu. Semua orang ada tagline.